Kita memandang ini sebagai satu perkara yang serius. Kita belum tahu lagi sebab-sebab rampasan ini diadakan dan kita yakin kita dapat menguasai keadaan. Sekitar lingkungan 22 tahun dahulu, negara kita telah dikemparkan oleh satu peristiwa di mana satu kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai Al-Ma'unah. Peristiwa tersebut berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Mereka telah bertindak di luar jangkaan dengan merampas senjata dari kem ATM serta merancang untuk menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan. Muhammad Amin bin Muhammad Razali merupakan pemimpin kepada 29 ahli kumpulan Al-Ma'unah. Beliau mengetuai misi untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Kumpulan ini termasuklah seorang anggota tentera berpangkat Major daripada tentera darat. Mereka berpakaian pegawai kanan tentera dan berlagak melakukan pemeriksaan mengejut ke atas kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah di Empangan Temegu, Great Perak. Mereka berjaya memperdayakan anggota tentera di situ dan dapat melarikan senjata-senjata dari kem berkenaan. Mereka sebelum ini memperolehi maklumat kelemahan sistem keselamatan kem tentera melalui pelbagai jalan keluar dan melindungi 3 unit kenderaan pacuan 4 roda, iaitu Pajero. Kenderaan Pajero itu dikatakan sama dengan yang digunakan oleh pihak tentera. Kenderaan tersebut diwarnakan dengan warna hijau dan turut menggunakan nombor pendaftaran palsu di sebuah garaj rumah. Bertujuan untuk digunakan khas sebagai kenderaan masuk kumpulan tersebut. Pada awal pagi 2 Julai tahun 2000, ahli peganas militan ini menaiki 3 kenderaan Pajero dan menyamar sebagai pegawai tentera menuju ke pos 2 kem Kuala Rui. Seterusnya ke kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah dengan tujuan untuk mencuri senjata-senjata dari kem berkenaan. Mereka memaklumkan kepada pegawai kem tersebut bahawa mereka ingin mengadakan pemeriksaan mengejut dan pemeriksaan kecemasan ke atas semua peluru yang disimpan di dalam kem tersebut. Atas pelbagai tekanan yang diberikan Amin dan orang-orangnya, diyakinkan lagi kehadiran 3 kenderaan Pajero yang menggunakan nombor pendaftaran tentera yang bermula huruf Z. Anggota tentera di kedua kem tersebut berjaya diperdaya. Akhirnya, pegawai di kem-kem tersebut membawa mereka masuk ke dalam kem. Namun, salah satu daripada pelbagai jenis senjata amunisi dan kelengkapan tentera, termasuk peralatan komunikasi dan lain-lain, telah membantu kumpulan ini membawa senjata-senjata tersebut menggunakan 3 Pajero milik militan ini. Mereka berjaya melarikan sejumlah besar senjata api dan peluru, iaitu 97 laras rifle M60, 2 laras rifle Steyr AUG, 4 senjata machine gun GPMG, 6 laras machine gun ringan, 5 pelancar bom tangan M203, 182 kelopak M60, 8 laras tambahan machine gun kegunaan ARM, 3 laras tambahan machine gun ringan, 26 bilah pisau bayonet, 9,095 butir peluru berkaliber 5.56 mm dan 60 butir kartus peluru bom tangan berkaliber 40 mm. 29 ahli kumpulan militan tersebut kemudiannya menyembunyikan diri di dalam hutan Bukit Jenalik, Sauk Kuala Kangsar, Perak. Amin mengagihkan kesemua senjata yang dilarikan tersebut kepada orang-orangnya untuk dilatih. Bunyi tembakan yang jarang didengar oleh penduduk kampung hasil daripada tembakan senjata api telah menarik perhatian pihak polis. Kumpulan tersebut rupanya sedang membuat persediaan bagi menjayakan rancangan mereka, termasuk mengumpul bekalan makanan dan membawa ke dalam pangkalan mereka di Bukit Jenalik. Bekalan makanan yang diperolehi itu hanya cukup untuk 3 bulan sahaja. Mereka turut memperolehi senjata lain seperti parang dan senjata senapan panah untuk menjayakan misi mereka. Bagi menyekat pergerakan peganas militan tersebut, sepasukan polis telah dihantar untuk melakukan siasatan ke atas kubu mereka. Seterusnya, sejumlah anggota tentera dihantar untuk menyelinap masuk ke dalam perkemahan Al-Ma'unah. Walau bagaimanapun, 2 orang anggota polis, iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad, Korporal Detektif Sagar Devan, serta penduduk kampung Jaafar bin Putih dan seorang anggota komando ATM, Trooper Matthew Anak Medan, telah dijadikan tebusan militan tersebut. Dalam radio komunikasi yang digunakan oleh kumpulan itu, mereka memaklumkan bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, tidak meletak jawatan dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. Seorang penduduk kampung yang bernasib malang, iaitu Jaafar bin Putih, ditangkap ketika beliau sedang meneliti dusun duriannya kerana disalah sangka kumpulan tersebut. Dan Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad menceritakan percubaan selama lebih 4 hari. Anggota keselamatan tersebut telah diseksa dan dianiaya. Mereka dipaksa menggali parit di kawasan Bukit Jenalik untuk dijadikan kubu pertahanan mereka sekiranya pangkalan mereka diserang. Pada masa itu, Muhammad Shah dan Sagar Devan diarahkan mengemumikan Trooper Matthew di dalam salah satu lubang parit kubu tersebut. Trooper Matthew ditangkap oleh Jemari bin Yusof dan apabila Amin mengetahui identiti Trooper Matthew, Amin menyeksa Matthew
dengan menembak kedua-dua belah kakinya. Tujuan untuk mendapatkan maklumat tentang anggota keselamatan yang mengepung penggalan mereka. Oleh kerana berang dengan trupa Matthew yang enggan berkongsi sebarang maklumat, Amin akhirnya mengarahkan jemari menembak trupa Matthew dan tembakan itu telah mencabut nyawa trupa Matthew. Pada pagi 5 Julai tahun 2000, telah berlaku insiden tembak-menembak antara kumpulan Al-Ma'unah dan pasukan keselamatan. Dalam insiden itu, seorang anggota Al-Ma'unah, Abu Bakar bin Ismail, telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Kerana marah akan kematian anggotanya, Amin menghampiri 3 tebusan dan menembak Kopral Detektif Sagadevan dari jarak dekat. Kemudiannya, Kopral Detektif Sagadevan dikebumikan bersebelahan trupa Matthew oleh Muhammad Shah dan Jaafar. Pada petang 6 Julai 2000, pemimpin yang dikatakan orang yang mendalangi percubaan untuk melancarkan pemberontakan mengguling kerajaan dan kumpulannya Al-Ma'unah akhirnya menyerah diri. Kerajaan Malaysia bertindak memerangi ahli kumpulan Al-Ma'unah selepas memberi peluang untuk kumpulan tersebut menyerah diri dan menghentikan sebarang percubaan untuk mendapat sokongan awam kepada ahli kumpulan Al-Ma'unah dan menyatupadukan kembali mereka kepada masyarakat. Sebelum menyerah diri, ketua militan tersebut, Muhammad Amin, yang bersenjatakan rifle M60 dan M203, telah menarik kola pakaian Lieutenant Jeneral Zaini Muhammad Said, iaitu Panglima Medan Tentera Darat Malaysia ketika itu, dan cuba untuk menembaknya dari jarak dekat. Atas kecekapan Zaini, beliau bertindak menempih laras senjata Amin dan berjaya menahannya. Zaini kemudiannya dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa atas keberanian dan sumbangannya menamatkan keganasan tersebut tanpa mempedulikan nyawa beliau. Sebenarnya, 2 jam sebelum insiden tersebut, ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof terlebih dahulu telah bergerak ke markah tersebut bersama dengan 20 orang anggota pasukan elitnya 69 Komando PDRM menaiki bukit ke arah kumpulan Al-Ma'unah berkemah. Setelah mendapat tempat perlindungan yang sesuai untuk ahli kumpulannya, Abdul Razak bergerak bersendirian menyelinap masuk ke kubu. Dengan sikap berani dan tawakal, beliau menemui sendiri ketua kumpulan Al-Ma'unah, iaitu Muhammad Amin. Maka berlakulah perbincangan dan perdebatan secara ilmiah antara Abdul Razak dan Amin yang mengambil masa selama 2 jam, dan akhirnya ketua kumpulan Al-Ma'unah tersebut bersetuju untuk menyerah diri. Maka setelah Amin setuju untuk menyerah diri, barulah ASP Abdul Razak memanggil pasukan Lieutenant Jeneral Zaini untuk proses peletakan senjata. Di atas keberanian dan kebijaksanaan perbincangan Abdul Razak, beliau telah dianugerahi pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa atas jasanya. Pada masa itu, Abdul Razak ialah pegawai yang mengetuai pasukan payung terjun polis anti peganas 69 Komando PGK Polis Diraja Malaysia. Akhirnya, kesemua 29 ahli kumpulan Al-Ma'unah tersebut berjaya ditumpaskan dan dibawa ke muka pengadilan. Syabas diucapkan kepada anggota tentera dan polis Diraja Malaysia ke atas sumbangan jasa mereka yang tidak ternilai. Dianggarkan 3 orang telah terkorban sebelum kumpulan tersebut menyerah diri. Detektif Kopral R. Sagadevan daripada cawangan khas PDRM dibunuh. Sebahagiannya mendakwa beliau terbunuh semasa pengempungan oleh 59 anggota polis dan tentera. Peganas militan tersebut turut membunuh seorang anggota komando, Kopral Matthew Anak Medan, daripada grup gerak khas ATM, yang mana beliau ditembak mati oleh Jemari Yusof, iaitu salah seorang daripada anggota militan berkenaan. Orang ketiga yang terbunuh ialah Abu Bakar bin Ismail, merupakan salah seorang ahli kumpulan tersebut yang tertembak mati ketika insiden berbalas tembakan antara kumpulan itu dan pasukan keselamatan. Kejayaan itu sekaligus menamatkan krisis tersebut dan juga operasi 4 hari pasukan polis dan tentera di Bukit Jenalik. Kesemua ahli kumpulan Al-Ma'unah telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi. 4 orang telah dijatuhkan hukuman mati. Mereka adalah Muhammad Amin Muhammad Razali, Zahid Muslim, Jamaluddin Darus dan Jemari bin Yusof. Manakala 15 orang dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat dan selebihnya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Ucapan takziah kepada ahli keluarga R. Sagadevan dan trupa Matthew. Semoga jasa 2 pahlawan negara ini akan terus dihargai. Diharapkan peristiwa hitam ini tidak akan terulang lagi dan Malaysia terus kekal aman dan damai. Sekian, terima kasih.